Assalamualaikum dan salam keindahan Malaysia yang penuh dengan ceria, apatah lagi bersulamkan Jumaat yang indah. Dan kami Fitri Yahya. Saya Hazrina Kasim pastinya akan menemani anda selama 1 jam ini. Bersempena Hari Cuti Umum Hari Malaysia, kami bawakan perkongsian yang menarik sepanjang 1 jam ini. Itu dia, kami juga bukan hanya dapat bersinggah di bumi Semenanjung ini, malah juga nanti akan sampai ke Sarawak, ke Bodra untuk berkongsi berkaitan dengan keindahan seni warisan yang kita harus pugar dan jaga sebaik mungkin. Baik, menyentuh tentang sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan yang bakal diadakan pada malam ini di Melaka, Bandaraya Bersejarah. Jadi untuk orang-orang Melaka dan mereka yang tinggal berdekatan Melaka boleh ramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia malam ini. Itu dia, difahamkan yang datang ni kena pakailah pakaian yang melambangkan tradisi ya. Katanya era 60-an. 60-an. Okay, mungkin boleh bawa apa? Kain batik, apa yang sesuai kain berikat. Yang penting menampakkan satu komuniti dan juga vibes yang tersendiri untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Dan yang pastinya dikatakan akan diberikan 200 tikar bagi memudahkan keluarga-keluarga yang datang bersama dengan anak-anak sambil-sambil menyaksikan sambutan Hari Malaysia. Bolehlah bersantai kan, selesa sikit. Sebenarnya kita memang masih lagi terbayang tentang kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan yang berlangsung di dataran. Kali ini di bumi Melaka, yang mana melawat Melaka ini berarti melawat sejarah. Jadi di situ mungkin ada nanti gabungan pelbagai bangsa termasuk Baba Nyonya. Kemudian ada kaum Ceti pelbagai lagi untuk kita gamatkan lagi tentang pengisian pada kali ini. Kalau Reina, kalau ke Melaka apa yang dicari? Kalau saya ke Melaka, saya cari makanannya dulu. Asam pedas lah. Asam pedas. Okey. Kalau Fitri? Saya suka macam kuih, macam apa inang-inang ke. Okey, inang-inang. Kan? Sedap tu, warna-warni lagi. Okey, kita juga nak bawakan perkongsian. Ini tular pagi tadi ya. Sekumpulan remaja sebenarnya mengenakan pakaian tradisional, kabarnya menaiki MRT. Tapi lokasi tujuannya tak tahu ke mana. Jadi mereka ni lengkap dengan kain sarungnya. Inilah dia gambarannya. Ada yang berbaju kurung, ada yang berselempang, ada yang berbatik, ada yang berkain pelikat. Tetapi destinasinya tidak pasti. Tetapi mereka ni berkumpul dan sebenarnya bukan tiba-tiba, mereka dah merancang sekian lama. Dalam usaha untuk kita semarakkan tentang pengisian Hari Malaysia. Itu yang kita mahukan. Supaya kadang-kadang orang cuti ni dia hanya tidur, bangun dah petang. Tapi ini mereka berjuang untuk manifestasi, untuk terjemahkan apa yang mereka rasa dalam jiwa untuk negara. Okey, memandangkan hari ini sambutan Hari Malaysia, tentu banyak perancangan yang anda rencanakan bersama dengan keluarga. Tapi kita tengok dulu keadaan cuaca di seluruh negara pada hari ini. Kalau dilihat ada ramalan cuaca hujan berserta ribut petir, anda harus merancang mungkin perencanaan anda agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Semuanya hujan kecuali di Putrajaya yang nampak bersinar dengan cuaca yang baik. Apapun kita sentiasa bersedia. Dalam kereta tu sekarang ni memang dah kena ada payungnya, kena ada semua. Betul. Dan kemudian kita juga nak saksikanlah beberapa berita penting berkenaan dengan apa yang terjadi di sekitar Malaysia. Okey, ini satu kes yang sebenarnya hangat diperkatakan semalam berkenaan dengan kes penculikan seorang ejen kosmetik diculik, dikatakan akibat perselisihan faham antara suaminya yang terlibat dengan penyeludupan dadah. Itu dia, dan kalau merujuk kepada bapa mertua, kita anak tak tahu pun terlibat dadah ni semua. Itulah. Sebab katanya mungkin dia nampak macam rokok ke apa semua. Tapi bila jadi macam ni, melibatkan dua kumpulan yang berbeza, pelbagai spekulasi yang muncul, pelbagai perkara yang terjadi. Apa pun kita nantikanlah laporan rasmi dari pihak berkuasa untuk menyiasat apa yang terjadi di sebalik ini. Sebab kita juga bimbang ya, keselamatan dan juga bimbanglah kalau ia tak dibendung nanti mungkin merebak pula pada orang yang lain. Dan semalam juga kita menerima berita yang amat sedih tentang permergian Tun Dr. S. Sami Velo yang meninggal dunia 7 pagi semalam. Ini adalah satu kehilangan yang besar untuk negara di atas jasa bakti yang telah pun disumbangkan oleh Tun Dr. S. Sami Velo. Taziah untuk keluarga. Dan kita hari ini yang dijanjikan, tadi saya ada sebut tentang keringkam. Ada saya beritahu keringkam, ada yang kata apa keringkan? Bukan. Dia melibatkan gabungan emas, perak dan juga bercantum dalam sulaman dan terhasillah sesuatu. menjadi selayah ataupun selendang. Kita nak tahu antara proses yang sangat bernilai ini
Dan wartawan kita, wartawan kita Asri sanggup terbang ke sana mencari permata yang tersimpan di bumi Sarawak. Saksikan. Silakan. Sak benda tu si hilang zaman. Kalau boleh kita nak keep dia sebagai warisan Sarawak. Kuching Sarawak, daerah yang menyimpan kepelbagaian warisan budaya bersama lipatan sejarah dalam membina tamadun. Keringkam, khazanah yang mengangkat status sosial masyarakat di bumi kenyalang itu. Bertatahkan sulaman benang emas menjadi lambang mahkota wanita Melayu Sarawak. Sejarah kewujudan keringkam disebabkan pengaruh Islam yang dibawa oleh pedagang Muslim ke Sarawak. Penghasilannya menuntut ketekunan dan ketelitian yang tinggi bagi menghasilkan keringkam yang berkualiti. Tidak mahu seni ini luput daripada keturunan, tangan emas Nurinda Suud, 54 tahun, mengangkat warisan keluarganya sejak berumur 9 tahun lagi. Kalau dikira mula belajar sampai sekarang is 45 tahun lah. Tetapi aktif semula selepas habis belajar dan selepas tu dalam tahun 2007 macam tu saya aktif semula. Sehelai keringkam boleh mencecah ratusan ribu ringgit bergantung kepada kuantiti benang emas yang digunakan. Setelah dibentang atas pemidang, sulaman tepi atau tali air dihasilkan terlebih dahulu, barulah diteruskan dengan motif yang menarik di bahagian dalam. Teknik tebus dan tarik atau mengira perlahan urat benang ialah proses yang menguji kesabaran para penyulam. Namun bagi insan yang menjadikan hobinya itu sebagai pendapatan sampingan, Nurindah tidak menghadapi sebarang masalah ketika menyiapkan keringkam yang diinginkan pelanggannya. Bahkan kemahiran yang dimilikinya juga mampu menghasilkan keringkam dalam masa yang singkat. Yang paling singkat saya pernah buat adalah 1 hari je. Tapi untuk kain yang bawal simple je. Yang kita tabur saja yang guna ni. Untuk yang untuk yang paling tebal sampai tak nampak tu kita ambil masa 3 bulan lah macam tu. Selayah atau selendang yang dihiasi seni keringkam ini dipakai ketika majlis keramaian dan kenduri kendara. Turut memperjuangkan martabat keringkam dalam kalangan wanita di Sarawak, Hajah Salbiah Haji Muhim menyarankan supaya satu keluarga haruslah memiliki 1 keringkam, apatah lagi bagi pasangan mempelai yang ingin melangsungkan perkahwinan. Ini tu bilanya nak nikah, nya mesti si sah mun si ada tudung keringkam. Nya mesti pakai tudung keringkam juga. Walaupun kata orang usaha adanya mesti nempah. Satu, dua, tiga, empat macam tu lah. Kena ikut dia punya urat benang, right? Betul kan? Baik, kebiasaannya bagi pemula yang baru saja nak menceburi bidang menyulam keringkam ini, sekurang-kurangnya mengambil masa dalam 1 hari, itu pun dengan ketekunan yang begitu teliti untuk mahir menghasilkan bunga tabur, betul bunga tabur. Dan apa yang lagi menarik sebenarnya, jarum yang digunakan adalah jarum yang khas diperbuat daripada tembaga. Dan kalau anda dapat lihat sendiri, jarum ni pendek sahaja dan diikat untuk menghasilkan bunga. Dan ini adalah duri landak yang biasanya kita gunakan untuk mengira urat benang untuk memastikan bunga keringkam ini adalah tepat sama dengan yang lain.
Tidak membiarkan khazanah ini terus pupus, usaha Kerajaan Negeri Sarawak membangunkan sebuah institusi bagi memberi ruang kepada komuniti untuk mempelajari seni keringkam ini. Jadi apa yang kami buat supaya menjadikan golongan muda ataupun generasi muda ini berminat? Sebenarnya bukan senang untuk approach mereka, untuk mendekati mereka. We have done this since 2018. Kita cuba approach dan daripada tempat-tempat yang kami pergi, bukannya ramai pun yang join pada mulanya, tapi sekarang alhamdulillah semakin ramai. Apa yang kita buat ialah bila mereka datang ke tempat pusat latihan yang dipanggil Sentex tadi, mereka bukan terus sahaja diberi pendedahan untuk menyulam keringkam ataupun menenun songket, tapi kita selitkan satu program lain yang dipanggil fashion. Meski gusar dengan kekurangan penyulam daripada kalangan generasi baharu, namun masih ada jiwa luhur yang cintakan warisan keringkam. Sudah sampai waktunya status keringkam tidak hanya dikenali di daerah Nusantara, sebaliknya dibawa ke pentas dunia bahawa inilah warisan yang mengangkat keunikan budaya di Malaysia. Malaysia negara yang majmuk dengan masyarakat berbilang agama dan bangsa. Uniknya, kepelbagaian yang wujud tidak sedikit pun menjurangkan perbezaan antara kaum. Malaysia hari ini berkongsi trivia menarik mengenai titik persamaan keluarga Malaysia. Menara KLCC atau Menara Berkembar Petronas ialah bangunan ikonik yang menjadi mercu tanda Kuala Lumpur. Bangunan 88 tingkat ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas siap dibina pada tahun 1968. Tahukah anda, menara berkembar tertinggi di dunia ini lebih popular di peringkat antarabangsa berbanding nama Malaysia sendiri. Penyanyi dan pelakon Filipina, Mark Adam mengakui dia mengenali Malaysia hanya kerana nama ibu negara Kuala Lumpur. Lebih menghiburkan, dia dan rakan-rakannya menangis kerana terlalu kagum melihat kemegahan menara KLCC di tengah ibu kota. Dalam perbualan harian, orang Malaysia pasti akan tambah imbuhan lah bagi menyedapkan ayat. Okeylah, aku balik dulu ya. Cantiklah baju ni. Sebenarnya, penggunaan perkataan ini diterima pakai dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai partikel pada akhir kata yang menguatkan maksud sesuatu perkataan. Begitu juga dengan penggunaan imbuhan kan. Imbuhan ini merupakan kependekan perkataan bukan yang selalu digunakan dalam teks sastra. Sebagai contoh, ini baju awak bukan dipendekkan kepada ini baju awak kan. Meskipun bukan ahli keluarga dan tiada pertalian darah, masyarakat Malaysia sering menggunakan panggilan abang, kakak, makcik dan pakcik sebagai ganti nama diri. Sama ada sesama rakan, pekerja restoran mahupun individu yang tidak dikenali. Secara tidak langsung, kemesraan yang wujud ini dapat mengeratkan hubungan tanpa mengira bangsa, bahasa dan warna kulit. Malaysia turut terkenal dengan kepelbagaian jenis makanan yang menjadi hidangan masyarakat. Namun, ada sesetengah makanan yang mempunyai nama yang pelik dan lucu seperti batang buruk, badak berendam, puteri mandi dan banyak lagi. Mungkin kedengaran pelik bagi mereka yang tidak pernah menikmatinya, namun aroma dan rasanya tetap membangkitkan selera. Itu dia. Malaysia ni memang beramah. Kita panggil akak, panggil maca, panggil aunty, panggil nyonya semua kan. Semua melambangkan dekat, rapat ya. Yang pertanyaan yang paling unik, Fuyo. Kenapa? Macam nak tunjukkan hebat lah. Dia macam Fulamak tu Melayu. Okey. Yo tu Ayoyo India. Fuyo Cina. Jadi dalam Fuyo tu dah gabungan tiga bangsa. Wow, menarik. Okey, hari ini sebenarnya istimewa di Malaysia hari ini. Kita nak bawakan perbincangan yang sangat istimewa. Kita sebenarnya hari ini bertuah dapat bersama dengan sebuah keluarga yang ada
perkahwinan campurnya antara Melayu dan juga Sweden. Kita nak berkenalan hari ini bersama dengan Puan Nur Nadia Kamarudin yang sebenarnya telah pun berkahwin dengan Encik Peter Hedstrom William dan kini memiliki dua cahaya mata yang sangat cantik dan comel. Ya, Jasmine dan Johanna. Okay. Sebenarnya adalah cerita panjang macam berkenalan dan juga berkahwin. Kalau ikutkan Nadia di Sweden berapa lama? 10 tahun. Jadi berkenalan ketika di sana? Ketika di sana, sama tempat kerja. Perkenalan semasa bekerja lah. Jadi bagaimana di permulaan awalnya tu kan, biasalah kalau kita berkahwin dengan bangsa asing ni, pastinya ada cabarannya yang tersendiri. Adakah sukar sebenarnya permulaan itu nak meluahkan kepada keluarga? Okey. Bagi saya sangat bertuah lah kan, because ibu dan bapa saya sangat berfikiran terbuka. Jadi tak ada apa-apa halangan. Mama dan papa menghormati keputusan anak-anak, tapi saya tahu mereka selalu mendoakan yang terbaik lah untuk anak-anak. So alhamdulillah all goes well. Itu dia. Okay, baik. Peter, first impression about Malaysia. There is many nice impression here. Of course, the weather, mostly, is very hot and nice compared to Sweden. Where we have very cool weather mostly. The food, and I will say it's very easy to get along with people down here. You can talk to anyone, and people are very friendly. Yeah, and because your wife is from Penang, so the way Penang people speak is more outspoken. Yes, I think if you want to marry a Malay woman, maybe you should choose someone from Penang. What is your favorite Malay word? Sayang. Sayang. Okay. But is it really hard for you to adapt the Malay culture? Not the culture so much. I think it's more for me the language. I'm not young anymore. It's very difficult to really adapt the language to catch up. But no, I think as a foreigner, it's very easy to live in Malaysia. Actually, it's very calm. People are friendly, as I said. There is not so many big issues as a foreigner. I think it's good. Kita nak tanya juga dengan dua gadis cantik ni berusia 13 dan 15 tahun. 11. Oh, okey. Baik, siapa yang paling manja dengan papa? Sila Johanna. Okey, masa Jasmine balik ke Malaysia, umurnya berapa? 5 tahun ya. Kabarnya sewaktu balik ke Malaysia masih lagi belum dapat berbahasa Melayu kan? Jadi ambil masa yang susah ataupun masa tu yang lama tak untuk bila ke sekolah tu dah berbahasa boleh? Melayu? Agak lama lah. Saya 8 tahun baru betul-betul boleh faham. Kalau Johanna macam mana pula? Susah juga masa tu nak belajar, tapi then slowly belajar lah. Jadi mereka ni trilingual kan? Sebab boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan Swedish. Okey. Nadia sendiri boleh berbahasa? Alhamdulillah, because bila kat sana dah 10 tahun, you master the language. Okey. Jadi macam mana pengorbanan demi tanah air, dan mungkin ada faktor lain menyebabkan perlu balik semula ke Malaysia. Mungkin apa perjuangan utama yang ingin dijaga? Saya balik dengan Talent Corp back in 2014. Memang niat tu, nawai tu untuk menyumbang kepada negara kita lah. Selama 10 tahun saya belajar kepakaran, kemahiran dan juga pengalaman di sana. Memang niat untuk balik ke sini lah. Dan kalau kita boleh kongsikan juga sebab dah lama menetap di sana dan pastinya 8 tahun berada di sini juga ada pelbagai perubahan yang dialami oleh negara sendiri. Bagaimana Nadia melihat perkembangan Malaysia sendiri? Kata Malaysians are more now lebih open minded. Saya nampak dalam masa 8 tahun ni ramai Malaysians suka travel abroad. So nampak there's a changes in the society itself. Termasuklah Fitri Yahya sendiri. Suka travel. Johanna dan juga Jasmine. Kalau cerita tentang makanan Malaysia ni, apa yang paling suka? Suka banyak. Banyak bunyi Penang. Macam nasi lemak.
Banyak-banyak lah. Banyak Macam dalam kelas kan, sebab anda ni muka unik, ada tak macam mereka memberikan reaksi? Wah, ni orang putih ke? Macam mana reaksi mereka kawan-kawan? Macam mana bila dapat tengok kan kat kelas tu, macam mana reaksi kawan-kawan? Hari tu kawan saya, best friend saya ada cakap yang diingat ke saya ni memang fully Swedish lah ataupun daripada luar negara. So saya pun memandangkan Mas boleh fasih berbahasa Swedish kan? Boleh tak kita cuba cakap sikit? Dengan ayat Papa nak dengar sikit macam mana? Dah lama tak dengar kan? Biasa dengar perbualan dalam Zlatan Ibrahimovic, they are talking together. Okey, dia cakap sikit tak apa-apa? Nak dengar sikit. Kan prata någonting med varandra på svenska. Jag kan prata svenska, jo det kan jag. Men du kan prata med Jasmine. Ja. Men jag har 2 väldigt söta flickor som är väldigt duktiga. De spelar trummor och de målar. Och tu dia kena ada terjemahan sikit. Kita angguk je lah. Jasmine terjemah sayang. jag tycker You translate Pupil tu cakap saya ada 2 orang cahaya mata wanita perempuan, seorang pandai painting, seorang pandai main drum, so apanya sangat bangga. I think you have maybe experience in your heart DNA also the arts. Actually, from my mother is an artist, so she got everything from her. That's so, why. And she's still alive. She's 85, and they have online comparison. She show her artwork for her. It's very nice, actually. What was the changes that you have to make after you come back to Malaysia? The biggest changes for me was to give up a good job in Sweden. I had a very good job in Sweden, but I think the sacrifice has been worth it. And I see my wife grow here in her career, which I think is very positive and nice. But of course, my family is back there, and it's a long distance. And I will say now with the pandemic behind it, was quite a struggle, but luckily we have all this online. You can speak every day. What is the biggest culture shock, maybe? Biggest culture shock? Coming the first year in Malaysia. Now you put me on deep water. Yeah? There is, of course, I mean, in every country you have plus and minus. You have to take it what it is. You cannot change anything. So you have to adapt. But of course, the traffic, I would say, in Sweden is very calm. People follow the rules. If it's red, it's red. But here is more, people don't follow the rules maybe. You must be a very family man, yeah? Yes. Very yes. Okay, nampak sebab bila family man ni anak-anak pun rapat ya. Nampak lebih manja dengan ayah ni. Okey, sebagai saya nampak Nadia adalah seorang yang tegas ya. Jadi macam mana supaya didik mereka ni supaya kena ada jiwa Melayu yang kuat dan sebagainya? Bagi saya very important adab dan agama yang tu yang saya terapkan kepada anak-anak. Menghormati orang tua dan saya sangat tegas bab agama lah kan, because that's the foundation, the basic. And saya bermakna anak-anak saya tahu the basic. So because saya percaya kalau you have the basic, anywhere you go you will be good, in good hands. Kalau kita imbas kembali kan sewaktu berada di Sweden, bagaimana mungkin agaknya memberi pendedahan kepada anak-anak sendiri tentang sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Malaysia? Mungkin dari segi caranya bagaimana di sana? Di Sweden kita ada community Malaysia. Dan kalau macam Hari Merdeka, Hari Malaysia, kita orang akan berkumpul, kita buat potluck, mungkin piknik dan kita bawa bendera Malaysia. So that are the activities lah. Lepas tu dekat embassy pun, kita punya embassy pun aktif mengadakan sambutan-sambutan sebegini. Okey. Baik, Johanna kata Papa tadi pandai main drum Okey, dah pernah buat persembahan ke belum? Pernah satu. Ada? Oh, ya? Oh, di sekolah? No, like a month ago. Dekat public. Macam online. Online. Expecting your career background?
With music? Yeah. No, I played in a group when I was young, but it was more like punk rock. So we were no skilled musicians. We just play for fun. But she is more. She can keep the tempo and all this. Because you both professional, maybe you have certain plan for your children. Okay, must be engineer, must be doctor, or it's open. For us, I think it's very important that they are happy and make choices based on what they want, not what we want. Of course, we have wishes, but I think they should be independent and make their own choices. And I think if you make your own choices, then you become more happy later on in life. Some parents are more like dictator. You have to follow this and this. I think that's the culture maybe I bring from Sweden, because we are much more like free when we grow up. It's not so much the parent choice, it's more the kids' choice. Kalau kita lihat, ini antara wajah-wajah Malaysia lah. Hasil gabungan antara Malaysia dan juga Sweden. Kita juga nak kongsikan, ini satu yang menarik sebenarnya, wajah-wajah Malaysia. Kalau tak salah saya, belakang. Dari tahun 50-an, ini wajah-wajahnya. Siapa tak kenal dengan Tan Sri P. Ramlee. Ini adalah Puan Sri Saloma. Dan yang ini adalah almarhum Muhammad Amin Haji Ihsan, pengarah popular filem tempatan era 60-an. Seniwati filem Melayu, ini dia Zaitun Abdullah. Dan ini Datuk Dr. Hajah Sarimah Ahmad, juga seniwati filem Melayu. Kita masuk era ke-70-an. Salamiah Hassan merupakan penyanyi, baru saja melangsungkan perkahwinan. Itu dia berhijrah ke Australia. Kita ada Wan Hanafisu, wajah yang dramatik. Wan Maimunah, pelakon yang memang mendang pelbagai anugerah. Fauziah Ahmad Daud, primadona filem 80-an. Paling popular filem Ali Setan. Itu dia. Ini dia seorang guru sepanjang hayat, Fauziah Nawi. Era 80-an juga adalah zaman Datuk Haji Abdul Rahim Haji Muhammad Razali. Antara 10 pelakon senior Malaysia paling laris sepanjang zaman. Dia. Terus unggul vokalnya mantap Datuk Awi, atau nama sebenarnya Ahmad Azhar bin Usman. Ella atau Norzila Aminuddin, Ratu Rock Negara, antara wajah yang menghiasi tahun 90-an. Model antarabangsa Nasha Aziz. Kita juga ada Amy Mastura, penyanyi yang tak pernah lekang di usia. Dan unggul Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin, yang memiliki individu yang paling banyak anugerah di Malaysia. Maya Karin, pelakon wanita terulung di Malaysia. Ini adalah wajah-wajah yang semakin berubah. Yalah, ada Daniel, kacukan Melayu Inggeris. Kemudian kita tengok Raja Ilya. Ini kacukan banyak sebenarnya. Danish, Arab, India Malabari. Campuran Myanmar, kemudian Kit Fu. Kita ada siapa lagi? Ini Kit Fu, wajah kini lah. Kalau tak salah saya, Kit Fu ni fasih berbahasa Tamil. Oh ya. Kita Han Golding, ya, sebab ada kacukan Malaysia daripada British, Inggeris dan Iban. Ini Raisha Risros, anak kacukan Cina Indonesia, dan ibunya berketurunan Siam. Itu dia. Jadi maksudnya Malaysia ni berkembang, berinteraksi, berkomunikasi. Kalau dulu mungkin wajah klasik Melayu kan. Lama-lama mungkin dah berinteraksi, kahwin campur, dah berubah wajah Malaysia. Okay. Baik, sebelum kita nak berakhir, mungkin Puan Nadia sendiri nak kongsikanlah harapan Puan Nadia terhadap anak-anak kan, yang kita lihat mempunyai kelebihan lah, dapat berbahasa 3 bahasa, dan bagaimana mungkin harapan untuk anak-anak ini di masa depan. Saya harapkan yang terbaik untuk mereka, selalu berdoa untuk mereka berdua jadi rakyat Malaysia yang boleh dibanggakan, ya, dan dapat mencapai cita-cita lah. What you all want in life, you will achieve. Because now we'll change very fast. Maybe
Swedish mixed Malay, and then they are working in Singapore, married with American. So it's already mixed. Ucapan daripada anak berusia 11 tahun, Hari Malaysia. Supaya Malaysia macam mana? Makmur ke, sejahtera ke? Ada ucapan tak? Ucap untuk Hari Malaysia kepada kawan-kawan yang tengah tengok ke? Selamat Hari Malaysia semua. Okey. Jasmine? Selamat Hari Malaysia. Jasmine kalau ikutkan nak jadi apa besar nanti? Nak jadi... Honestly, apa-apa yang ada something to do with art. Maybe macam architect pun boleh. Okay. Semoga berjaya. Most important blessing from parents, ya, insyaAllah. Okay. Jadi terima kasih. From you, sir, before we end. I think maybe from, graphic designer or something like that could be very nice. It's a good living also. Okay. What are the Malaysian food that you can cook so far? Beef food. I can cook with some guidance, but I experiment a little bit, so I always put a little bit touch of maybe Western into the Malaysian. So it's a mix, but I like to do steamed fish, for instance. You're okay with spicy food, yeah? Yes. I love Rina, it. you can help to prepare? Yeah, sure. Maybe we can do cooking demo one time. Anyway, terima kasih banyak-banyak untuk keluarga Puan Nur Nadia ini bersama kita berkongsi pengalaman mereka yang dapat kembali ke Malaysia 8 tahun menetap di sini. Bagi kata tadi, life is experiment. Do whatever you like. Yang paling penting kita berakar umbi kepada budaya bangsa kita. Okay? Dan sampai hujung ini berkongsian tentang sebuah kisah keluarga Malaysia yang makmur. Kita saksikan dulu ucapan Hari Malaysia. Saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada rakyat Malaysia, terutama di Kelantan. Gomo Kelantan Gomo. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Malaysia boleh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua. Malaysia boleh. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. We love you Malaysia. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. We love Malaysia. Kembali lagi di Malaysia hari ini, kita terus nak bawakan menyentuh tentang UiTM Pemangkin Pembangunan Negara. Bersama kita hari ini adalah Profesor Datuk TS Dr. Hajar Roziah Muhammad Janor, Naib Chancellor UiTM. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, Rina. Baik, hari ini bila kita menyentuh tentang UiTM Pemangkin Pembangunan Negara, mungkin Datuk boleh kongsikanlah sikit sebab kita memandangkan UiTM menjadi universiti semenjak tahun 1999. Dan sempena dengan Hari Malaysia ni, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikanlah perkembangan semasa di UiTM. Terima kasih Rina. Sebenarnya UiTM ni jadi universiti sejak tahun 1999. Sebelum tu memanglah ITM tahun 1956. Jadi kalau kita kira daripada 1999 tu dalam 23 tahun lah. Kalau ikut 23 tahun masih muda remaja. Ya, remaja lagi. Perkembangannya memang daripada tahun 1999 hingga ke hari ini memang kita ada banyak perubahan. Dulu kita berfokus hanya kepada pendidik, teaching and learning. Sekarang kita dah masuk ke penyelidikan, commercialization dan sebagainya. Itu perkembangan terbaru kita. Yang paling terbaru sekali sekarang ni kita dah ada 500 program. 500 program akademik. Tapi 500 program akademik ni kita sekarang ni dah nak memperkenalkan UiTM. Kita ada perancangan strategik yang kita panggil GRU, Globally Renowned University, tahun 2025. Kita memang terkenal, saya kata kita dikenali lah dalam Malaysia ni. Tapi kita nak juga orang luar negara mengenali UiTM dan Malaysia sambil tu. Jadi itu antara perkembangan terbaru yang saya bawakan untuk UiTM supaya kita nak bukan sahaja rakyat Malaysia yang mengenali UiTM, tapi kita nak orang seluruh dunia mengenali UiTM dalam apa yang kita boleh sumbang kepada masyarakat dunia. Itu antara perkembangan lah. Dan nanti saya sentuh tentang penyelidikan dan juga pengkomersialan lain.
Okey, Datuk, dengan bangganya saya juga nak memberitahu saya adalah hasil produk UiTM juga. Alhamdulillah. Okey. Dan kalau kita menyentuh tentang isu kualiti pendidikan, Datuk, bagaimana UiTM ini memainkan peranan tersendiri dalam meningkatkan kualiti pendidikan bagi memenuhi keperluan negara? Okey, soalan tu sebenarnya soalan besar. Kalau saya sebenarnya nak jawab soalan itu akan mengambil masa 6 jam agaknya. Wow. Walau bagaimanapun, I put it in short lah, secara dipendekkan, peranan UiTM dalam memastikan kualiti ni, memang kualiti ni sangat penting. Kita memang meletakkan jaminan kualiti itu satu usaha yang mesti dibuat. So UiTM tak pernah memperlekehkan kualiti. Dan peranan kami ialah untuk stay orang kata apa, responsif. Responsif ni especially sekarang ni dalam proses selepas pandemik masa pandemik tu pun kita responsif. Maksudnya apa-apa perubahan di luar tu kita mesti respon kepada keadaan itu dan menjamin kualiti. Itu sebab UiTM dalam tempoh pandemik 2 tahun itu kita 2 minggu je cuti. Selebihnya kita masih terus menjalankan pengajaran pembelajaran penyelidikan ataupun apa-apa juga secara online. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar kita masih continue diambil oleh majikan lah, alhamdulillah. Jadi yang saya nak sebut apa peranan UiTM tu, kita sentiasa responsif pada keadaan luar sana. So harapannya kalau masa depan ada lagi pandemik macam ni, kita pun mesti UiTM mesti be responsif lah. Supaya kita nak bentuk masyarakat yang resilient ni. Okey. Tadi Datuk ada mengatakan bahawa menyentuh tentang penyelidikan dan inovasi yang ingin dikongsikan. Mungkin Datuk boleh sentuhlah bagaimana penghasilannya oleh para cendekiawan UiTM ini. Okey. Okey, sebelum itu tadi saya sebut yang kualiti tadi tu MQA kita sentiasa semua program kita 500 tu dijamin oleh MQA dan juga badan-badan profesional. Now you sebut tentang penyelidikan. Penyelidikan di UiTM ini kita ada banyak. Sebenarnya kita dapat grant international grant, kita dapat grant FRGS. Tapi saya nak sentuh tentang kita punya satu unit kita Bitkom ni di mana kita ambil hasil penyelidikan dan kita jadikan dia produk yang boleh dikongsikan, yang boleh diwar-warkan keluar untuk dikomersialkan. Sekarang ni saya jadi Vice Chancellor setahun baru, Rina. Tapi masa saya masuk hari tu ada 5 produk kita yang ready untuk dikomersialkan. Tapi bila saya dah masuk, saya panggil ke 5 mereka ni, saya kata kita kena sebagai Universiti Bumiputera, kita mesti lonjakkan bangun produk-produk ini supaya dia dapat dijual ke luar sana. Jadi saya sekarang ni kita dah dapat 10. Dalam masa setahun ni kita dah tambah 2 kali. So saya dah bagi tahu tahun depan dia kena jadi 30. InsyaAllah. Jadi antara produk yang Bitkom yang kita keluarkan ini ialah daripada apa yang kita panggil startup company kita, Zakesi Biotech ni, di mana perkhidmatan ujian dan perundingan untuk ketepatan kesihatan penerangan. Jadi kalau Rina nak test you punya DNA, sila berhubung dengan Zakesi ni, jadi boleh tengok you penyakit apa, potensial nak dapat sakit jantung ke apa benda ke. Gitulah lebih kurang, saya tak boleh cakap yang panjang. Tapi itu satu produk daripada UiTM. So we can do that. Dan pada yang kedua, kita juga ada produk robotik ni. Itu pun daripada penyelidik kita, yang mana sebenarnya di Malaysia ni 80% daripada produk-produk robot yang dihasilkan di Malaysia adalah dihasilkan daripada syarikat Robopreneur Sdn Bhd ni. Dan last kali saya sebut satu lagi produk kita daripada 10 ni, Yuna Coffee. Yuna Coffee ni juga adalah satu inovatif, kopi yang bersifat inovatif untuk memberi tenaga sebenarnya. So saya cadangkan mana-mana yang mendengar di luar sana, bolehlah lihat kepada 3 potential startup company UiTM ini supaya kita boleh terus sama membanggakan hasil produk kami. InsyaAllah. InsyaAllah. Datuk, bagaimana sebenarnya kalau Datuk lihat sendiri kan, pelajar, pensyarah dan UiTM menyumbang, memberi semula kepada komuniti? Okey, sebenarnya saya ada satu gagasan baru yang mungkin tak rahsia, tapi saya nak gerakkan UiTM ni sebab kita ada 900,000 lah ya, hampir 1 juta alumni, insya-Allah. Itu satu force to be reckoned with, orang kata. Tapi pada masa yang sama, bagaimana pelajar sekarang ni, pelajar muda sekarang ini ada dalam
184,000 di UiTM 34 lokasi ni, macam mana yang kita nak mereka menyumbang balik. So sebenarnya saya di bawah gagasan ataupun panduan daripada Kementerian Pengajian Tinggi sendiri, Datuk Nuraini, memang kami majukan sukarelawan ni, kesukarelawanan. Jadi kita terlibat dengan KPT Prihatin. Jadi kita ada apa yang kita panggil brigade kesukarelawan. Kita tubuhkan tahun lepas masa banjir besar di Selangor. Jadi pelajar-pelajar yang sukarelawan ni dia terlibat turun padang menyumbang, bantu masyarakat sekeliling tanpa ada bayaran. Tapi saya pun memang turun padang galakkan mereka supaya mereka belajar tentang macam mana menyumbang, macam mana merasai keperitan hidup orang lain. Itu pun satu pengajaran sebenarnya. Dan kita ada juga kita panggil SULAM, Service Learning. Itu pun di bawah kementerian. Service Learning ni pun penting untuk pelajar-pelajar sekarang ni, untuk mereka rasai macam mana berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Itu antaranya lah bagaimana kita nak mereka menyumbang semula. Dan satu gagasan baru yang saya nak jadikan ini adalah mental revolusi. Mental revolusi ini yang penting, yang insya-Allah nanti saya boleh berkongsi dengan lebih mendalam tentang mental revolusi ini, supaya kita boleh majukan minda pelajar-pelajar Bumi Putrajaya macam mana 30 tahun akan datang. Gitu. Baik, akhir sekali, Datuk, bagaimana agaknya UiTM memainkan peranan sebagai ejen Keteguhan Malaysia? Wow, hari ini Hari Malaysia, Rina. Betul, Datuk. Memang dah kalau UiTM 23 tahun, Malaysia hari ini berapa? 50 berapa tahun? 63. Berapa? 63. Okay, 59 tahun. 59 tahun. UiTM 23 tahun, halfway. Tapi kalau anak muda pada saya tadi, saya memang mementingkan semangat jati diri mereka ni. Jadi saya nak peranan UiTM ni dijalankan. Kita baru saja melaksanakan satu konferensi mahasiswi semalam, 2 hari yang lalu. So itu antara perkara yang kita nak peranan UiTM mainkan supaya kita dapat idea-idea daripada anak-anak muda ni. Dan kita nanti juga akan terlibat dalam IBN untuk idea bina negara. So insya-Allah UiTM tidak akan lari daripada membantu negara Malaysia membentuk warganya masa depan, insya-Allah. InsyaAllah, Datuk, mudah-mudahan UiTM terus menjadi pemangkin pembangunan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk CS Dr. Hajah Roziah Muhammad Janor, merupakan Naib Chancellor UiTM. Kita terus nak bersama dengan Fetri Yahya. Assalamualaikum, saya Aida Bahaman. Aida ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-59 tahun buat seluruh warga Malaysia. Semoga Malaysia terus maju jaya. Hai, Assalamualaikum. Saya Kev Malaysia. Mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-59. Marilah kita kekalkan perpaduan dan keharmonian. Malaysia, negara kita. Saya Kal, mewakili kumpulan Kal and the Narrator Band, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-59. Semoga negara kita terus aman, maju dan tegak. Hai, saya Ijam Majid. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-59. Semoga Malaysia maju jaya dan terus makmur, okey? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Sufian Aziz bin Zulkafli, ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang ke-59. Hai, kami Breakfast Hot ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Ya, pada Hari Malaysia ini kami ingin mengucapkan supaya Malaysia terus aman, makmur dan bahagia di samping negara tercinta. Always be proud of being Malaysia. Yeah. Malaysia, Malaysia. Kita nak meninjau tentang umur yang berkah dengan melakukan pelbagai amalan kebaikan. Apakah amalan itu? Kita nak bersama terus dengan Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab, yang banyak menggerakkan aktiviti yang berilmu untuk masyarakat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itulah dia. Jadi kita melakukan pelbagai amalan yang paling penting untuk meraih keberkatan ni. Jadi Ustaz mungkin dapat terangkan apa kaitan berkat dan juga kehidupan ni, Ustaz? Baiklah, Assalamualaikum semua dan selamat menyambut Hari Malaysia. Jadi sempena kita pun dah dekat dengan Maulid Nabi ini, kita nak juga tahu tentang keberkatan dan dikaitkan dengan umur. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat apa maksud umur yang berkat tu, lebih kurang mafhum dia. Nabi terangkan bahawa umur yang berkat tu adalah orang yang umur dia panjang
tetapi dia dapat penuhi kehidupan aktiviti dia dengan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya orang yang umur dia tak berkat, aktiviti kehidupan dia banyak dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Jadi dengan kata lain, berkat tu untuk senang kita faham dalam konteks umur kita adalah berkaitan dengan kualiti. Jadi bukan kuantiti lah. So kalau umur kita panjang sekalipun 100 tahun, kalau tak semayang tak ada gunanya. Kalau kita tak baiki diri tak ada gunanya. Jadi kualiti itulah yang menentukan keberkatan ataupun tidak berkat pada umur seorang. Macam mana kita nak mengajak Ustaz, misal kita dah ada ilmu Ustaz begini, dah ada kesedaran ya, untuk berhijrah bukan perkara yang mudah ya. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa dengan lingkungan yang sebegitu. Jadi macam mana perlukan kepada mujahadah untuk mencapai keberkatan ini? Banyak faktor sebenarnya yang boleh mendorong kita untuk konsisten dalam kita berhijrah. Especially bila kita nak pastikan umur kita ni berkat. Kita pertama sekali kita kena ada ilmu lah. Kita kena ada ilmu yang betul, yang tepat, dan tentunya kita juga perlu kepada pembimbing, guru yang boleh membimbing kita kepada siratal mustaqim. Jadi kalau kita ada ilmu, sebab ilmu sekarang boleh dapat online. Tapi kalau dia tak ada guru, macam mana kita nak tahu ilmu tersebut sesuai dengan kita atau bagaimana kita nak aplikasikan ilmu itu dalam kehidupan kita. Sebab tu kita tengok Nabi pernah jelaskan tentang amalan yang paling Allah suka. Maknanya ini ada kaitan dengan faktor berkat dalam umur lah. Nabi sebut ada 3. Pertama, solat pada waktunya. Yang kedua, Nabi sebut birrul walidain, buat baik dengan mak bapak. Dan yang ketiga, Nabi sebut jihad di jalan Allah. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ni, jihad dekat situ, kalau kita kecilkan sedikit konsepnya, dia ada kaitan dengan kita nak kena korbankan diri kita dan korbankan harta kita supaya kita boleh konsisten kepada jalan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya difahamkan seperti contohnya di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni, ramai yang berjuang untuk ilmu ya. Anak-anak mahu jadi generasi yang Al-Quran yang berbudi, beriman. Jadi kalau kita berusaha juga untuk menyumbang sesuatu untuk mereka supaya berkembang sebuah kampus ilmu untuk kehidupan ni, kita melahirkan pemimpin masa depan, khalifah yang beramal soleh. Dia mungkin Ustaz ni antara jalan ya. Baiklah, kita sebenarnya semua sedang memikirkan bagaimana nak pulang kepada Allah dengan cara yang baik, iaitu husnul khatimah. Dan caranya Allah telah tunjukkan dalam satu tawaran yang Allah buat dalam surah As-Saff. Allah kata, nak tak aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan daripada azab api neraka. Maknanya Allah offer kita dengan satu tawaran menarik. Dan Allah sebut kat situ, tu'minuna billah wa tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kat situ ada perkataan kalau nak berjaya dunia akhirat, maka Allah suruh kita beriman pada Allah, pada Rasul secara konsisten. Tak ada orang kata bermusim. Kemudian kita kena berjihad di jalan Allah dengan cara kita menginfakkan kita punya harta dan juga diri kita kepada jalan Allah. Jadi di sini Pertubuhan Mihrab sebenarnya memberi satu laluan yang mudah, yang boleh berlaku di hujung jari saja untuk bagaimana anda boleh konsisten mendapat perniagaan yang tidak pernah rugi yang Allah offer dalam surah As-Saff ni, sentiasa untung dan untung dunia akhirat. Jadi dengan cara kita berinfak melalui MTS Fast ataupun yang sekarang ni kita ada buat 2. Kita tengah membangunkan aset Islam, satunya kita bangunkan masjid Nurul Islamiyah Sungai Cuh, tepi jalan, betul-betul tepi jalan. Jadi siapa-siapa yang lalu situ kalau tak ada masjid memang susah nak solat. Jadi itu pun masjid sangat uzur, kita tengah nak bangunkan dan kita tengah kumpul dana. Dan satu lagi kita tengah nak bangunkan MTS Fast Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jadi di situ kenapa kita kata MTS Fast? Sebab sekolah ni sangat penting. Dia adalah nadi kepada sebuah negara. Jadi kalau katalah negara kita atau bangsa kita pendidikannya tak stabil, maka dia akan efek pada generasi masa akan datang lah. So dalam Pertubuhan Mihrab ni kita telah war-warkan beberapa kempen untuk anda sama-sama dapat berinfak dengan cara yang mudah dan anda dapat berkongsi pahala tanpa bersusah payah jadi ustaz, jadi ustazah. Kan, anda boleh terus dapat pahala melalui berinfak secara automatik. Ustaz, di Mahat Tahfiz ni sebab dia sains kan, ada integrasi. Jadi pastinya bukan hanya tempat untuk baca Quran saja, tapi perlu ada kelengkapan. Contohnya perlu ada makmal, ada kawasan padang supaya begini ialah nampak berintegrasi lah, semua sempurna, fizikal, jasmani semua. Jadi macam mana perkembangan sekarang ini? Mungkin jumlah pelajar yang bertambah, keinginan ibu bapa untuk memanusiawikan anak mereka, Ustaz, macam mana? Ya, okey, baik. Lokasi MTS Fast ni sebenarnya berada di Taman Seri Gombak. Kalau kita tengok kat Maybank tu, kawasan yang sangat penuh dengan penduduk-penduduk. Pelajar ada lebih kurang 300 lebih. Maknanya permintaan untuk belajar di situ sangat tinggi. Sebab kita ada sains, integrasi Quran dan juga sains. Maknanya kita mengimbangkan keperluan yang Allah tuntut untuk kita dapatkan akhirat, dapatkan dunia. Jadi kat sini kita lihat
keperluan kita untuk membina satu kompleks bangunan sekolah yang khas untuk kita sangat-sangat diperlukan. Sebab kawasan rumah kedai ni kita sangat terhad. Aktiviti luar susah. Kemudian dengan jamnya lagi. Lepas tu dengan bilik yang sangat kecil, permintaan banyak kan. Jadi saya rasa sangat sesuai jika kita semua berganding bahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita menyumbang untuk memastikan projek akhirat kita ini menjadi satu realiti untuk kita memberkati kehidupan kita. Itu dia. Semoga menjadi asbab keberkatan dalam usia dan kehidupan. Lagi Ustaz, mungkin ada website yang ingin dikongsikan? Memudahkan rujukan. Jadi untuk mudahkan penyumbang-penyumbang di luar sana yang sentiasa memberi komitmen kepada Pertubuhan Mihrab untuk merealisasikan hasrat ini, anda boleh cuba membuat sumbangan secara online melalui www.infakmihrab.com. Ada tertera di kaca TV. Boleh juga masukkan ataupun bank in ke kita punya akaun di Maybank ataupun Bank Islam di situ. Dan juga kalau sekiranya ada pendetailan, boleh juga berhubung dengan hotline yang telah kita paparkan di kaca TV anda. Itu dia. Terima kasih Ustaz Nazri Abbas, Duta Pertubuhan Mihrab. Semoga berbekal menjadi amalan yang soleh di akhirat nanti. Semoga berkat Jumaat hari ini, Jumaat ya. Semoga ada kebaikan dapat kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih untuk Ustaz. Sama-sama. Baik, sahabat saya Reina dari tadi joget Malaysia ke apa tadi? Ini bukan joget Malaysia, Fetri. Ini kita nak kongsi tentang kempen Bebas Bersama. Ikuti perjalanan 3 sekawan apabila mereka cuba menyambut Hari Malaysia di kampung mereka. Saksikan drama pendek komedi berjudul 3 Sekawan di TV3 pada hari ini jam 9 malam. #Bebas Bersama. Merdeka ini maksudnya bebas. Bebas dari kurungan. Okey, semoga Malaysia lebih makmur, lebih aman, sentosa, berpadu dan kita usir semua kontroversi demi meraih keberkatan di bumi merdeka ini. Selamat Hari Malaysia kepada semua penonton Malaysia hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kami hari ini memberi manfaat untuk anda semua. Okey, so balik sekampung di mana? Di Negeri Sembilan. Kita nak bawakan sesuatu yang menarik esok. Jumpa lagi esok di Malaysia. Assalamualaikum. Selamat Hari Malaysia. Macam tu je.